Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan UFTP dan juga GPM daerah Patah Padang dan juga mana-mana daripada daerah lain. Okey, hari ini seperti yang telah kita janjikan, okey, kita akan jalankan bengkel pengurusan data nilam ini. Jadi sebelum itu saya nak tanya kepada cikgu, dengar tak suara saya? Dengar clear, cantik. Okey, terima kasih ya Cik Noah. Ya. Okey. Hari ini kita akan mulakan bengkel pengurusan data nilam kita. Okey. Yang mana data nilam kita hari ini kita akan gunakan Google Sheet, Google Chrome, Google Sheet, Google Form dan juga Data Studio. Okey. Bagaimanapun, okey, Cik Carol, okey, Waalaikumsalam. Okey. Jadi penggunaan data kita ni, okey, kita nak cuba mudahkan tugas kita untuk merekod data nilam. Kalau sebelum ni, data nilam kita pakai buku, kan? Jadi di situ ada beban dari segi nak rekod, nak tulis satu-satu, kan? Bayangkan kalau murid kita ada 100 orang, okey, setiap murid ada 40 bahan bacaan. Jadi 40 baris kita nak kena tulis. Jadi kita akan cubakan pendekatan yang ini. Okey, nanti saya akan tunjukkan satu persatu yang mana pendekatan ini kita akan cuba tatarkan di peringkat cikgu-cikgu. Okey, template ni kami bina bersama USTP Batang Padang. Okey, tapi cikgu boleh copy, cikgu boleh edit dan cikgu boleh tambah baik mengikut keadaan di sekolah masing-masing. Okey, yang ini tiada paksaan. Bermaksud kalau cikgu nak buat style lama, pakai buku nilam itu terpulang pada cikgu. Tetapi seperti yang kami janjikan dalam perjumpaan sebelum ini, kami nak bantu dari segi pengurusan data nilam. Nak cuba kurangkan beban cikgu. Okey, jadi kita buatkan orang kata satu kaedah untuk membantu dalam merekod. Okey. Jadi kepada guru-guru yang baru masuk, okey, boleh scan kepada QR code tu tadi. Okey, QR code tu dia ada borang kehadiran, dia ada balas perkhidmatan, dia ada bahan bengkel untuk hari ini. Okey, tetapi yang saya sediakan nota itu mungkin ada lagi banyak step yang mungkin tertinggal. Dari situ cikgu-cikgu boleh tengok dahulu sekira cikgu join kepada bengkel hari ini, tengok pelan-pelan. Okey, itu catatan yang saya sediakan secara ringkas. Okey, mungkin ada tambahan-tambahan step yang mungkin cikgu rasa perlu, cikgu catatkan. Tapi nota asal di situ dan saya punya email. Okey, untuk jika ada masalah berkaitan dengan Google Sheet, Google Form dan Data Studio Nilam ini, boleh terus email saya ataupun terus telegram kepada saya. Okey, sekiranya ada masalah. Okey, saya teruskan kepada yang pertama ini. Okey, okey. Pertama sekali, penggunaan ID Delima untuk data nilam ini, okey, kita syorkan, kita cadangkan kepada sekolah untuk gunakan data ID Delima CM8. Okey. Kalau dekat sini cikgu-cikgu lihat, okey, ini X ni mewakili kepada nombor. Dia bukannya kod sekolah. Setiap sekolah ada nombor dia. Kena tanya dengan admin Delima sekolah masing-masing. Okey. Sekiranya dia tak tahu, okey, rujuk kepada guru besar. Siapa admin Delima sekolah tu? Okey. Kalau guru besar pun tak tahu, okey, kebetulan kami juga adalah admin Delima untuk daerah, boleh rujuk kepada kami. Tapi mulai kepada guru besar lah. Masuk maklum pada guru besar. Kalau dia tak tahu siapa admin Delima, okey, mohon guru besar ataupun pentadbir kontak kepada kami. Kita akan setkan dan kita akan mungkin dekat sekolah cikgu, admin Delima tu guru yang baru. Dia tak tahu mana nak dapat CM8 ni. Okey. Kalau ada masalah tu, rujuk guru besar. Kalau guru besar tak tahu juga, boleh rujuk kepada kami. Okey. Yang ini penting. Kenapa kami tekankan ID Delima ni? Okey. Sekiranya cikgu, kalau cikgu, kita ada banyak email. Kita ada Gmail. Kalau setiap phone, dia ada akaun macam Android lah. Dia ada
ID untuk buka Google tu kan, ada Gmail. Itu kita panggil ID peribadi. Okey, yang kedua, cikgu ada ID delima dengan huruf G mulanya. Okey? Okey, kalau lepasan IPG kita ada guru IPG apa semualah. Panjang kan? Itu kita masih panggil ID peribadi, tapi peribadi guru lah. Maksudnya kalau kata guru tu berpindah, ID akan ikut kepada kita. Tetapi yang ini, sekolah dash nombor tertentu, CM8 ni khusus kepada sekolah itu. Jadi kalau cikgu buat data delima ni, kebetulan cikgu kena tukar, ID tu tak akan tetap berada di sekolah lama. Itu kelebihan dia. Yang kedua, kita kena asingkan urusan kerja, urusan kerjaya kita, okey, urusan organisasi kita. Kita kena asingkan dia punya email dia tu. Jadi di sini, okey, kalau kepada yang tak tahu lagi, okey, boleh rujuk kepada admin delima sekolah masing-masing. Kalau tak tahu, tanya pentadbir. Kalau pentadbir pun tak tahu siapa yang uruskan, okey, boleh rujuk kembali kepada USTP daerah Batang Padang. Okey, ini adalah ID delima. Okey, ada apa pertanyaan tak tentang ni, ID delima ni? Tuan, Ya, maknanya email ini, email CM8 ni, email ya. ni khusus untuk pengurusan delima sahajalah. Okey, kalau taklimat yang dia berikan kepada admin delima, dia ada CM1 sampai CM8. Okey. CM1 untuk site sekolah, CM2 untuk saya tak pasti juga apa, tak ingatlah. CM3 untuk guru data. CM4 dia ada kategori je dan CM8 adalah ID simpanan. Okey. Contoh, jika tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, okey, dah tanya kepada sekolah. Sekolah kata CM8 ni kami dah khusus pada benda lain. Okey, terpulanglah kepada pihak sekolah. Dia nak bagi CM berapa pun kita terima saja. Tetapi yang penting CM. Okey, yang penting CM. Kalau tak dapat CM8 tak apa. Tapi kalau ikut taklimat sebenar admin delima sekolah, CM8 adalah ID simpanan. Okey, ID simpanan maksudnya dia tak ada allocate pada siapa-siapa. Jadi yang ini berunding dahulu dengan pentadbir sekolah. Kalau kata dia bagi CM8 bagus, tapi kalau kata tak dapat, okey, CM berapa dia nak bagi itu kita terima. Okey? Jadi kita khususkan kepada pengurusan PSS, kita khusus letak semua kat situ. Nak buat YouTube sekolah ke, TV channel PSS ke, nak buat akaun apa lagi, macam-macam akaun kan. Yang berkaitan dengan PSS, berkaitan dengan nilam, boleh letakkan pada satu ID ini. Okey? Boleh macam tu ya? Okey, faham. Okey, terima kasih Cikgu Khairil Asron. Ni Cikgu Khairil Asron daripada mana ni? Sekolah Saya mana? daripada sekolah Batu Masjid, tapi saya baru pindah ke sini daripada Petani Perdana dulu. Okey, Ini baik, baik. pertama kalilah saya pegang jawatan PSS ni. Okey, tak apa. Kita sama-sama baru, semua baru. Dengan Baik, pegawai baik. PBD semua baru. Terima Okey kasih. ya. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, seterusnya saya pergi kepada perekodan ya, perekodan. Okey. Saya dapati daripada taklimat yang lepas, kita nampak ada sedikit kekeliruan. Okey? Sedikit kekeliruan berkaitan dengan rekod bahan bacaan. Ini penting. Ini dia punya fundamentalnya, asas kepada perekodan. Kalau tak faham ni, habis dengan lain pun sekali. Okey, untuk rekod bacaan, okey, rekod bahan bacaan, kita terbahagi kepada dua. Buku dan juga bukan buku. Buku warna hijau tu dan bukan buku warna biru yang bawah ni. Okey, daripada dua jenis buku ini, okey, buku dia bahagi kepada fiction dan juga bukan fiction. Okey, fiction ni buku cerita lah. Bukan fiction mungkin macam tentang dokumentasi ke ataupun apa-apalah bagi bukan cerita apa yang dicipta kan. Jadi contoh macam buku cerita, buku fiction ni dia ada dua bentuk. Bentuk bercetak yang ada dekat library kita, dekat PSS kita tu, itu. Yang kedua adalah e-book. E-book ni adalah digital. Okey? Digital. Sebab saya tengok ada setengah sekolah, dia buat bahan bacaan buku, bukan buku dan digital. Jadi digital sebenarnya dekat setiap jenis bahan bacaan ni dia ada yang bercetak, ada digital. Poster. Poster ada yang bercetak, ada yang digital. Katalog ada bercetak, ada digital. Brochure, peta
Bercetak ada, digital letter. Laporan ke, majalah ke, risalah ke, dia ada dua bentuk tu. Semua ni ada dua bentuk. Jadi, untuk tambah bahan bacaan adalah bilangan buku campur dengan bilangan bukan buku. Ada setengah cikgu salah faham, bilangan buku campur bilangan bukan buku campur bilangan digital. Dia jadi dah redundant dekat situ. Okey, ini adalah jenis-jenis bahan bacaan. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang ini? Okey, saya tengok ada satu sekolah hari tu. Dia punya kategori tu tak berapa betul. Dia bagi dekat saya Google Form yang sekolah tu buat. Saya tengok ada 3 jenis. Kalau ikut ni ada 2 saja. Okey, bahan buku dan bahan buang buku. Okey, habis tentang rekod bahan bacaan. Sekarang kita pergi kepada kaedah rekod. Macam mana kita nak rekod? Kalau sebelum ini, sebelum 2019, okey, dia menggunakan buku nilam. Okey, kalau ikut kepada perkeliling tahun 2019 kata saya, okey, dia tulis itu dalam perkeliling tu buku nilam sudah tidak dicetak lagi dan direkomendkan dicadangkan menggunakan lembaran. Okey, pihak sekolah ataupun guru PSS tu boleh apa-apa bentuk saja yang boleh direkod, diterima. Okey. Okey. Setiap guru kita sekarang dah ada ID5. Jadi itu yang kita nak pakai secara soft copy. Okey, soft copy supaya memudahkan kerja cikgu. Okey, rekod bacaan ini kita bahagikan kepada 2 jenis rekod. Okey, pertama rekod kendiri. Ini cikgu buat sebelum ni. Yang murid akan tulis dalam buku nilam. Lepas itu, cikgu nilam akan kemaskini satu persatu. Ini yang kerja yang cara yang dululah. Cara yang sebelum ini, yang cikgu dah biasa buat. Kalau cikgu PSS tu dah lama kan, saya pernah jumpa hari tu cikgu PSS, dia kata dia nak juga buka buku nilam. Okey, tak salah, tak ada masalah. Boleh saja. Tetapi, apabila nak merekodkan itu, dia mengambil masa. Okey, kalau cikgu sekolah menengah, okey, dia ada pengawas pusat sumber yang mungkin cekap menaik. Okey, dia boleh buatlah macam tu. Tetapi kalau sekolah rendah, kadang-kala nak tulis pun dia lambat je. Kan? Dia nak belajar. Lepas tu kalau kita bagi pula nak isi lagi benda tu dalam lembaran kita, nak buat rumusan, dia tentu ambil masa. Okey, di sini saya telah justifikan beberapa langkah. Okey? Kalau kata sekolah tu ada kemampuan ibu bapanya nak isi, macam mana cara dia? Sekolah tu sekolah kampung. Internet pun tak ada. Jadi mak bapak pun tak mampu nak beli telefon atau ada internet, nak isi Google Form. Tak boleh. Apakah cara? Okey, ni saya bagi contoh. Pertama, rekod perseorangan. Ini seorang-seorang lah, satu murid ni. Okey, dia ada 2 kaedah. Sama ada kita buat lembaran yang hard copy lah. Okey, yang cikgu buat tu bentuk apa-apa bentuk yang boleh diterima. Okey, yang dia ada tajuk, dia ada tajuk, lepas tu penulis siapa, apa semua sampai kepada rumusan aktiviti berapa. Itu yang biasa. Okey. Kemudian dia akan dikemaskini oleh guru nilam. Saya tak tulis ni. Kalau ikut pustakawan pun akan kemaskini. Kalau sekolah menengah kan dia boleh macam tu. Okey, ni cara biasa. Yang kedua, kita menggunakan Google Form. Okey, ini kalau kata kemampuan ibu bapa atau penjaga dia boleh bantu di rumah. Okey. Okey, let's say kalau tak boleh bantu, macam mana pula nak buat? Kita sediakan komputer di sekolah. Kita kena sediakan dekat PSS. Atas satu sudut yang kita boleh pantau. Macam contoh, waktu rehat, cikgu boleh masuk dalam PSS. Sekarang boleh masuk kan? Jadi, murid-murid akan isi di situ. Okey, dia isi sendirilah. Maksudnya, masukkan, dia buka Google Form, dia masuk, pilih nama dia ataupun ID murid dia. Kemudian, dia akan masukkan satu persatu. Dan ini, kalau komputer tak cukup, mungkin dia akan sesak lah. Tapi nak buat macam mana? Inilah satu cara lah. Kalau kata, ibu bapa penjaga tak mampu nak bantu di rumah. Okey, ini yang warna hijau tu, itu adalah kendiri. Ini kendiri. Masuk kendiri satu persatu. Okey, kaedah kedua, kita panggil kaedah pukal. Kaedah pukal ni adalah rekod pukal. Maksudnya semua, ramailah, bukan seorang. Contoh satu kelas, hari ni kita nak baca keratan akhbar. Okey, kebakaran di Tapah, contoh kan. Kebakaran di Tapah. Okey, jadi murid-murid bacalah semua. Okey, murid baca. Lepas itu cikgu akan tanya,
okey, contoh macam ni cikgu BM lah kan, akan tanya, okey, apakah petikan itu berkaitan tentang apa? Siapa penulisnya? Okey, apakah yang terjadi? Okey, dari situ maksudnya satu kelas telah membaca satu bahan yang sama. Maksud di sini, cikgu boleh buat satu rekod pukal. Okey, contoh tajuk dia, Keratan Akhbar Kebakaran di Tapah. Jadi, siapakah yang terlibat? Okey, kalau kata satu kelas tu semua hadir, 40 orang murid hadir, kita terus, kalau macam saya suka Google Sheet ni lah, kita terus copy dan paste saja semua nama murid tu. Okey, semua nama murid tu. Kemudian, okey, dia masukkan rumusan apa semua, masukkan sampai ni. Kalau kata Google Sheet, kita buat secara softcopy, terus Cikgu Nilam akan kemas kiri kepada database yang besar. Okey, tetapi contohnya katakanlah kita bagi ni cikgu tu dia tak ada komputer ataupun dia ni jenis macam allergic dengan komputer. Okey, kita bagi satu lembaran. Lembaran tu dah siap dengan nama murid. Contoh hari ni, apakah bahan bacaan dia nak buat untuk satu kelas tu? Macam tadi, contoh Keratan Akhbar mengenai kebakaran di Tapah. Okey, contoh kan itu. Kemudian daripada senarai nama tu dicetik siapa yang hadir pada itu, maksudnya itu adalah murid yang telah hadir dan membaca petikan itu. Macam contoh, kalau kata dalam kelas itu ada yang tak boleh baca, mungkin dia akan bantu baca. Okey, mungkin macam mana ada rakan di sebelah boleh sama-sama membaca dengan dia. Kalau boleh tolong eja contohlah, ni ikut sekolah menengah ataupun kelas Pak Lihan ke. Jadi, di sini lembaran tu akan dikumpulkan dan diberikan kepada Cikgu Nilam tu tadi. Cikgu Nilam boleh kemas kini. Tapi cara yang kemas kini, yang hard copy ni, dia agak remeh sedikit lah. Tetapi dari segi rekod, macam contoh, Cikgu BM tu katalah dalam setahun dia dapat membuat bahan bacaan mungkin 4 atau 5, itu pun dah jadi murid kita yang terlibat tu semua ada 5 rekod dah sekurang-kurangnya. Jadi ini adalah rekod bahan bacaan. Okey, rekod bahan bacaan yang mana cikgu boleh buat di sekolah masing-masing. Okey, setiap sekolah dia tak sama penyelesaian. Ada sekolah mampu, ada sekolah tak mampu. Jadi di sini kita akan ikut kepada keadaan. Jangan paksa kalau tak mampu, kalau tak boleh kita buat secara hard copy, kalau tak boleh buat secara yang soft copy tadi. Okey, yang penting kalau macam tadi, kalau cikgu kita boleh buat, kita bagi satu link Google Sheet. Okey, dia boleh tanda saja tu dan hantar kepada kita. Tetapi kalau dia tak boleh buat, kita bagi dia lembaran siap dengan nama untuk kelas itu, dia akan tik saja. Dekat situ dia akan memudahkan guru PSS untuk merekodkan bahan bacaan tadi. Okey ya. Jadi itu adalah kaedah rekod. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Mula-mula cikgu boleh buka kepada panduan yang saya telah bagi tadi. Okey, saya tarikkan di sini. Okey, kalau cikgu scan QR code tadi, okey. Kalau cikgu scan QR code tadi, dia akan keluar kepada sinilah. Panduan membina data nilam peringkat sekolah. Okey. Yang ini panduan ni kita nak bantu GPM. Maksudnya kami telah desainkan satu template yang mana template itu cikgu boleh customize, boleh edit, boleh apa kita kata, boleh mengubah suai mengikut keadaan masing-masing. Okey, setiap sekolah tak sama. Okey. Jadi cikgu bebas untuk update ikut kreativiti cikgu. Kalau ada masalah berkaitan template ini, boleh hubungi saya akan bantu macam-macam cara. Macam hari tu SK Teruk Selatan dia dah buat dia punya Google Sheet, dah ada dah rumus macam-macam, tapi dia ada stuck dekat ada certain part tu, dia nak mohon bantuan, kita boleh bantu. Itu pun tak ada masalah. Walaupun tak guna template ni, cikgu boleh minta tolongan kami yang cuba bantu. Okey, tugas kami daerah membantu dalam pengurusan nilam ini supaya cikgu-cikgu dapat diringankan kerja-kerja cikgu tu tadi. Ya. Cikgu dapat diringankan. Tapi bukanlah maksud kami membantu daripada awal sampai ke habis. Dia maksudnya istilahnya kami bukanlah bagikan cikgu. Kami bagi joran supaya cikgu boleh memancing. Macam itulah. Okey. Untuk panduan ini dia ada panduan. Okey. Kat bawah ni ada borang kehadiran. Okey. Ini borang kehadiran. Untuk cikgu tikkan, jika yang terlibat hari ini bukan daripada daerah Batang Padang,
kita ada bahagian others, cikgu masukkan saja. Itu tak ada masalah. Perkongsian kami bersifat global. Kalau kata daerah lain nak join pun tak ada masalah. Kat bawah sekali ada others, boleh masukkan. Okey, ni borang malas pemerintahan saya. Okey, di sini. Nanti cikgu selepas habis ni, cikgu boleh tick. Okey. Jadi kita pergi kepada bengkel kita pada hari ni, iaitu panduan membina nilam ni, saya mulakan daripada profil email. Okey, profil email. Yang ini penting dan saya dapati banyak sekolah, banyak cikgu masih lagi tidak arif dalam menggunakan profil email ni tadi. Okey, kenapa saya tekankan profil email? Okey, oleh kerana kita nak buka Google Sheet, Google Form, Data Studio, dia melibatkan aplikasi dalam platform Google. Okey, apabila cikgu buka pada profil email yang bercampur-campur, maksudnya kat situ ada G. Cikgu punya ada Gmail ada, kalau cikgu admin sekolah tiba-tiba dia akan masuk terus kod sekolah. Jadi di situ bercampur aduk semua jenis email. Padahal setiap email tadi, G tu dia ada platform Google dia sendiri. Kalau sekolah tu ada platform Google sendiri. Jadi kat sini kita nak asingkan G tu dekat mana, kalau sekolah tu kat mana. Okey, saya tunjukkanlah. Okey, saya punya profil cikgu. Ini saya nak bantu beberapa orang. Jadi kat sini saya macam-macam. Sekejap, saya tarikkan dulu ke sini. Jadi kalau tengok sini kan, ini semua profil-profil yang saya bantu. Saya bantu untuk ni lah. Okey, jadi dalam profil ini, kita dapat asingkan. Okey, saya contohlah. Okey, sekarang ni katakanlah kita nak buat baru. Kita macam ni kan, saya ulang balik. Kalau cikgu menggunakan desktop ataupun laptop lah, dekat rumah kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak. Semuanya ada akaun delima. Jadi kat sini cikgu boleh asingkan lah akaun cikgu dengan akaun anak cikgu. Macam mana caranya? Macam ni. Ini cara kita nak asing. Saya dah banyak. Kau tengok, cikgu tengok pun pening kan. Okey, di sini macam contoh, saya tambah satu. Okey, yang ni kita klikkan kepada new. Macam contoh, saya hari ni kami ada pergi satu sekolah, saya tak boleh sebut nama sekolah tu. Okey, ini dia punya sekolah lah. Okey, kita akan bantu dia untuk membuat data studio hari ni. Okey, sampling kita. Okey, kita sign in dulu. Okey, kita sign in dulu. Kemudian password dia. Okey, kita tak nampak kan. Okey, kita next. Dia akan paparan macam ni cikgu. Okey, kita yang ni ada accept. Lepas tu dia akan loading. Sebentar dia ikut ni lah. Okey, yang ni adalah untuk ni lah akaun ni manage dengan organisasi kita lah. Ini untuk urusan kerja. Okey, sign next. Sign next ni kalau kata cikgu ni ada banyak device, okey. Kalau macam saya, ni urusan kerja, kadang saya buat dekat pejabat, kadang saya buat dekat rumah. Jadi kalau kita nak benda tu sama setting tu, kita klik pada yes. I'm in. Okey. Jadi dia akan keluar paparan macam ni. Dia dah keluar nama lah kat sini. Sekolah mana? Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, ID ni saya baru buka tadi. Okey, jadi ID ni dia kosong. Dia kosong ya. Okey, contoh sekarang ni kita nak buka apa? Kita nak buka Google Drive. Okey. Dia akan pergilah kepada Google Drive tadi. Macam ni lah. Ni Google Drive tu tadi. Jadi akaun ini dia hanya melibatkan kerja-kerja untuk yang ini saja. Itu yang pentingnya. Cikgu-cikgu buatkan satu akaun khusus untuk kerja PSS tadi. Dia tak kacau. Kalau cikgu pindah pun, cikgu boleh serahkan saja akaun ni kepada sekolah terbabit. Okey? Yang ni nampak ya? Okey, ini Google Drive. Okey, sekarang kita pergi pada panduan tadi tu. Macam panduan tadi, saya buat dekat email saya sendiri. Mana dia? Okey ni. Okey ni email saya. Yang macam ni kan. Nampak ni gambar saya, ni email saya. Jadi email saya macam contoh, yang ni saya buka lah dekat email tadi, copy saja. Ni kita tutup. Kita copy saja kat sini. Bermaksud dekat profile ni, kita buka yang panduan saya tadi. Okey. Jadi selepas ini, okey, macam contoh. Okey, nampak? Kalau borang kehadiran, dia akan keluar dah. Nama email kita ni. Maksudnya, ini betul lah.
Ini yang sebelum ni waktu PDPR, ingat tak cikgu? Waktu cikgu nak buat pelaporan menggunakan Google Mail, okey, Google Mail pula, Gmail cikgu tu, cikgu tu kadang-kadang pergi ke email orang lain. Email anak lah, sebab apa? Sebab itulah. Sebab profil kita ni tak set dengan betul. Profil kita ni tak set dengan betul. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang step kedua, iaitu Google Sheet. Okey, ini Google Sheet. Kita klik pada Google Sheet tu tadi. Okey, ini adalah panduan dia. Okey, panduan pertama ini. Okey. Tadi cikgu Okey. Pertama sekali, untuk kita salin kepada data Google Sheet ni, cikgu buka yang ini mengikut sekolah cikgu tu tadi. Okey, cikgu klik saja pengisian data nilam. Klik saja. Dia akan buka. Nampak cikgu ni mudahnya tu. Kita klik understand. Ini mudahnya apabila kita buka menggunakan email kita tadi tu. Jadi dia terus new tab tu pakai akaun email sekolah kita tu. Bukan email Gmail lah apalah, itu yang jadi masalah. Okey, ni view saja, view only saja. Sebenarnya sebab saya dah lock lah, kalau tidak nanti habis semua bercampur. Kalau kita tengok kat atas punjuk kanan ni, dia ada siapa yang buka sekarang. Kita nampak lah ni siapa ni. Nampak ni kan, cikgu Nurul Huda. Yang ni cikgu, ni ID temporary dia pakai. Okey, jadi nampak kat sini siapa yang buka. Okey, untuk salin, kita pergi kepada file. File, make a copy. Okey. Okey, make a copy dia akan keluar macam ni. Jadi kita tukarlah ini, macam ini kita buat data nilam SK Haji Hassan. Okey, contoh. Kat mana nak copy? Dekat my drive. Maksudnya drive kita. Drive sekolah kita. Okey, make a copy. Jadi akan buka tab baru. Okey. Jadi ini adalah data kita. Kenapa kita nak buka, nak salin Google Sheet dulu? Kenapa tak buat Google Form? Sebab dalam Google Sheet ini telah ada rumus-rumus. Okey, kalau cikgu buat sendiri, dia tak keluar rumus tu. Rumus tu automatik. Yang ni, yang belakang-belakang ni, yang ini, jenis buku tak ada. Okey, kelas ni dah ada rumus. Ni rumus macam-macam ni. Rumus ni, okey, saya skipkan untuk peringkat cikgu. Kalau cikgu dah biasa, cikgu boleh edit rumus ni. Okey, saya open, tak ada lock. Tetapi untuk peringkat awal ini, saya bagi dulu copy dulu supaya cikgu dapat explore kemudian. Okey, yang ni rumus ni. Ni belakang ni ada rumus. Okey, ini data kita panggil dummy lah, data dummy. Okey, data dummy. Okey. Untuk Google Sheet ni kita ada 3 tab. First tab adalah form response 1. Okey. Maksudnya ni dia kalau kita isi Google Form kita, dia akan pergi kepada sinilah. Okey, tapi tadi kita tak copy kan? Okey, tak apa. Yang itu dulu kita pergi dulu kepada pengurusan data kita. Okey, kat sini kita tak tahu ini kat mana letak. Tadi kita letak tadi dekat my folder kan, dekat data ni. Okey, kita buka Google Drive kita. Google Drive kita. Okey. Ni Google Drive kita. Kena buka macam ni lah. Ini untuk dia punya keselamatan lah. Okey, ni Google Drive kita. Kalau cikgu malas nak buat macam tadi tu, pergi dekat atas tu ada lambang lambang mangga tu, kita klik saja, dah jadi shortcut. Okey, dah jadi shortcut. Ini account, sorry, silap bukan ini. Kita nak pergi kepada Google Drive kita. Yang ni tutup. Okey, ini Google Drive kita. Data nilam SK Haji ada kat sini dah. Okey, sekarang kita buat shortcut lah. Malas lah tak nak asyik type kan. Okey, tarik kat sini je, dia akan jadi Google Drive. Okey, ini data nilam ni. Okey, ini yang 3 kat atas ni, suggested ni, ini lebih kurang kalau dekat Windows kita panggil my recent file ataupun file-file yang kita baru buka tadi. Okey. Jadi sekarang ini kat file kita yang sebenar kat bawah ni. Yang ni, dua ni, copy template dengan data nilam. Mana datang ni copy template ni? Ni cerita dia. Okey, data Google Sheet ni, responses tu, apabila kita copy, dia akan automatic copy sekali dengan Google Form dia. Okey? Tapi kalau cikgu copy Google Form dia, dia tak automatic copy dia punya data responses dia.
dia akan lari kat situ. Jadi itu sebab kita copy kita punya Google Sheet saja. Okey, macam sekarang ni kita buat satu folder baru. Kita kata sini data nilam. Okey, data nilam kita create. Okey, lepas tu dua tu, yang ni dengan ni kita select kan, kita tarik dia masuk kat dalam data nilam tu. Okey, kita buka ni. Okey, ni dah ada data nilam tadi yang kita dah buka tadi. Okey, yang lama kita tutup. Jangan bagi confuse ya. Okey, jadi sebenarnya yang tadi ni dah ada lah template Google Form ni. Okey, ni template Google Form dia. Okey, ni satu. Okey. Yang kedua adalah data nilam yang tadi tu. Okey, saya teruskan ya. Kalau katalah cikgu tak jumpa Google Form dia tu, ada satu cara sebenarnya. Cikgu pergi dekat ni sebab dia first time ni macam-macam keluar. Okey, kat manage form, tool, manage form, pergi kepada edit form, dia akan buka yang ni tadi. Dia samalah yang tadi tu. Yang kita dah copy dalam folder tadi kan. Yang ni kita tukarlah nama. Apa? Record data nilam. Okey, data nilam SK Haji Hassan. Okey, ini data dia. Okey. Sekejap. Kita copy yang ni, kita buang yang ni, kita tukar. Okey, dapatlah ni. Inilah data kita. Okey, sekarang ni dalam Google Form ni dah ada. Dekat data nilam pun dah ada. Okey, ni data nilam kita. Tapi nama ni bukan nama murid kita ni. Nama bukan nama murid kita. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okey. Cikgu dah dapat template ni. Saya kena adakan juga yang data-data ni sebab data dummy dia. Okey. Okey, yang ni sebenarnya cikgu boleh buang. Okey. Select 3 sampai ke nombor 27 ni. Okey, kita delete saja. Tinggal yang ni. Jadi nanti yang ni pun nanti kita akan buang kemudian lah. Okey, yang pertama yang kita nak buat adalah yang ini. Senarai nama murid. Cikgu nampak kan senarai nama murid. Kita ada kolom nama murid. Kita ada kolom kelas. Okey. Yang ini dah susun dah ni. Ni waktu tu saya buat 450 orang. Kemudian saya kecilkanlah kepada 76 ni tadi. Okey. Untuk kemaskini senarai nama ni, cikgu perlukan senarai nama. Okey. Saya dah buat preparation tadi. Senarai nama murid ya. Okey, yang ini saya terangkan sini. Okey, senarai nama murid. Yang ni kita dah susun. Kita ada nama kelas, kita ada nama murid. Okey, nama kelas tu kita akan sort. Ni sort lah. Ikut nama kelas dan nama nama murid. Daripada macam ni contohlah Satu Bukhari sampailah 6 Ibnu Majah. Contohlah ya. Yang ni semua nama murid dia. Jadi kita copy saja. Ni nama murid ni. Nama kelas kita copy. Kita murid dia lebih kurang ada 263. Copy. Kita paste kat sini. Okey. Shortcut dia Ctrl Shift V kalau nak paste. Okey. Okey, dia akan buat macam tu lah. Jadi belakang nampak tak? Dia akan automatik berubah. Okey. Untuk sistem ni, saya tak suka menggunakan nombor kad pengenalan murid. Okey, itu adalah maklumat sulit yang mana tak boleh kita nak expose sangat. Okey. Jadi saya gunakan cara kedua, nama unik. Bermaksud di sini, saya beri contoh, kalau kata Ali bin Abu tu dekat sekolah tu ada 2 orang. Satu darjah 1, satu darjah 6. Macam mana kita nak bezakan? Jadi kita bezakan cara ni. Okey. Biasanya jarang lah dalam satu kelas Ali bin Abu tu ada 2 orang. Tetapi mungkin darjah berbeza, ada yang sama. Jadi kat sini kita cuba mergekan nama kelas dan nama murid supaya memudahkan kita nak filter dan nak count berdasarkan nama-nama tadi. Ada setengah sekolah dia buat pakai ID murid. Tetapi masalahnya ID murid ni dia boleh kata susah nak ingat. Kalau nama sendiri biasanya senang nak ingat kan. Jadi ini cara yang kita cuba buat lah. Okey, nama kelas kita dah masukkan. Lepas itu kita akan pergi kepada nama murid. Ini saya cepatkan ya cikgu. Nanti cikgu kalau rasa laju sangat, nanti tengok pada record. Cikgu boleh pausekan. Okey. Okey, ni kita paste saja kat sini. Ctrl Shift V. Dia akan paste terus. Jadi kat belakang ni akan automatik
dah siap nama untuk murid tu tadi. Okey. Okey, nama murid tadi. Tapi kat sini tadi cikgu kena ingat ya, murid tadi ada 263. Saya punya sampel ada 76 saja. Jadi kat bawah ni dia jadi tak lengkap. Tengok kat bawah. Oh, yang ni dah lengkap lah. Oh, ya, ya. Sorry. Sebab saya dah tarik sampai bawah. Jadi kat sini dah ada semua nama. Okey. Apakah guna nama yang biru-biru ni? Yang ada warna biru ni? Nama unik ni saya akan pastekan dekat Google Form. Okey. Saya bercontohlah. Sekarang ni saya buka Google Form pula. Ini saya lajukan sedikit tutorial kita hari ni. Okey, ni nama murid-murid ni. Yang lama ni, yang dummy ni kita buang. Kita buang semua. Okey, kita pergi dekat sini. Copy semua nama. Okey, semua nama. Oh, sorry. Ini semua sampai kosong pun kan. Pergi yang daripada nama pertama, darjah 1 sampai darjah 6. Copy saja. Copy saja, pergi dekat Google Form tadi. Paste saja. Ctrl V. Dia terus dapat masukkan 263 nama murid tu tadi. Okey. Ni dah siap semua nama. Okey. Dah siap semua nama. Jadi kalau kita preview, kita klik kat lambang preview ni, lambang mata ni. Kalau kita buka, dia akan keluar nama murid-murid kita lah. Jadi kat sini contoh, dia kelas apa? Nam Ibnu Majah. Okey, Nam Ibnu Majah bawah lagi. Okey, nama siapa? Dah kita tengok nama. Akif Adli ke, nama Muhammad Akmal ke, dia akan tick lah. Okey, dia akan klik buku ke, jenis buku, dia akan pergi kepada form kita tu lah. Okey, tutup yang ni. Okey, dah habis untuk kemas kini nama murid. Okey, dekat sebelah tab ketiga adalah rekod vokal. Ni saya cakap tadi tu. Okey, saya tunjukkan cara untuk cikgu nak update dalam Google Sheet. Okey, saya bagi contoh lah. Katakanlah kelas 6 Ibnu Majah. Okey, yang ni 6 Ibnu Majah ada berapa orang? Ada lebih kurang, berapa ni tak nampak kat sini ya. Kita ada, okey, kat sini nama dia. Okey, kita copy saja. Okey, nama murid ni kita copy saja. Contoh, sekejap ya. Okey, kita copy saja. Okey, ni nama murid. Okey, katakanlah dia buat pada hari ni. 21 hari bulan 5. 21 bulan 5. Jam ni tak payah isi pun tak apa. Kalau ada pun tak ada masalah. Kita tarik saja. Kita copy satu. Okey, select dua ni. Kemudian kita tarik saja. Okey, ni contohnya. 21 bulan 5. Kelas Ibnu Majah ni. Semua budak dia terlibat. Semua baca buku. Okey. Buku tu, muka suratnya. Katakanlah 20 muka surat. Contohlah. 20 muka surat. 20 muka surat, mana tak ada. Bahan tajuk bacaan katakanlah apa? Contoh kita kata hari raya di sekolah saya. Contoh Jadi kita tarik saja. Ni yang kata tadi masuk rekod vokal. Tarik saja. Okey, ni. Okey. Okey, tahun terbit mungkin katakanlah buku tu kita tak tahu ataupun dia tak cukup lengkap kan. Kalau macam ni 2014 lah contoh. Saya katakan 2014. Nama pengarang siapa? Ali bin Abu. Okey, ini cara kalau kita rekod vokal. Penerbitnya jika ada, kalau tak ada kosong kamu tak ada masalah. Okey, bahasa Melayu, tarik saja bahasa Melayu. Wah, ni tak betul ni. Sekejap. Copy. Maksudnya kita cuma copy saja. Okey, bahasa Melayu, rumusan, okey. Kita rumusan ni kalau ni sebab ni ada rekod vokal jadi kita tak ada nampak sangatlah rumusan sebab berlaku di depan kita. Kalau rumusan ni biasa digunakan untuk aktiviti kendiri. Okey. Okey, ni aktiviti pengayaan. Okey, 100 ni apa ni? Okey, 100 tu satu masuk ya, kosong adalah tidak. Maksudnya adakah cikgu melibatkan apa-apa aktiviti pengayaan macam rumusan? Kebiasaannya kita akan buat rumusan. Contoh kan, kita tarik je lah.
Kalau yang lain tu ada tak buat pengayaan amali? Tak ada. Ni melukis tak ada. Okey, itu biarkan kosong. Okey, tak ada. Fiction tak ada. Jenis buku fiction. Okey, kita tarik saja fiction. Okey, ni fiction. Okey, adakah bahan ni digital? Ya atau tidak? Tidak. Bismillah. Okey, ini tidak kata Lan. Okey, jadi dah lengkap lah. Satu rekod pukal. Okey, apa yang saya masukkan tadi, guru nilam, kemas kini dan data dashboard yang besar. Okey, kita kopikan saja ni. Copy saja. Dan masukkan kepada responses yang pertama. Sini. Ini saja. Masuk dia tadi. Okey, masuk dia tadi. Okey, jadi dapatlah satu jenis rekod pukal. Okey, belakang tu. Okey, kelas. Okey. Okey. Jadi kadang-kadang saja masalahnya kat sini, macam kat belakang ni adalah dia ada bagi macam rumus lah. Okey, guna rumus ni sebenarnya dekat data studio nanti. Okey, kalau macam ni, kalau berlaku, boleh bagi tahu saya. Macam ni sepatutnya dia keluar ni. Tapi dia tak keluar. Macam contoh ini sepatutnya nama kelasnya dekat kolom B. B. Okey, macam ni sama. Okey, masalah dia yang ni. Okey. Yang tadi masalah dia adalah dia punya rekod depan tu sama. Okey, kalau ada masalah macam tu boleh maklumkan pada saya. Kita akan dia dah akan keluar. Okey, jadi kat sini dia dah selesai dah. Itu maksudnya rekod pukal. Okey cikgu ya. Nanti untuk tutorial ni cikgu boleh ulang balik yang step saya buat tu tadi. Okey. Jadi sekarang ni cuba kita lihat pula kepada okey yang ni. Okey, Google Sheet kita dah pergi. Okey, ini tadi step yang saya tunjukkan. Lepas tu kita kemas kini nama murid. Lepas itu kita akan pergi kepada pastekan kepada kolom nama dan kolom kelas. Okey, unit kata jana. Okey, ni saya ada masukkan saya punya email. Jika ada masalah boleh kita cikgu add saya sebagai collaborator untuk Google Form, Google Sheet cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada step Google Form. Okey, step Google Form tadi saya dah tunjuk. Yang ini adalah untuk edit form. Okey. Lepas tu saya tunjukkan cara kemaskini murid daripada senarai Google Sheet tadi yang saya buat copy paste tadi. Okey, kita pergi kepada step seterusnya. Okey, pukul 10.15 dah. Okey, yang ni step paling penting. Tadi Google Form kita dah ada. Google Sheet kita dah ada. Macam mana kita nak tengok analisis kita dalam Data Studio. Ini paling mudah lah ni. Okey, klik pada pautan ini untuk buka template. Okey, kita klik kepada pautan tu. Okey, klik pada pautan. Ini template yang kami buat. Cikgu buatlah macam mana pun tak boleh nak edit kat sini. Jadi, cikgu nampak ya, 3 titik di atas yang ini. Klik saja make a copy. Sebenarnya Data Studio ni, kalau mana-mana mungkin cikgu ada rakan GPM sekolah lain dah buat Data Studio, cikgu boleh copy data dia. Copy dia punya template dia. Sebenarnya Data Studio ni boleh copy template. Tetapi yang tak boleh copy adalah dia punya Google Sheet dia. Ada setengah orang buat calculation dalam database. Jadi tak nampak. Itu saja kelemahan. Bentuk cikgu boleh copy sebiji-sebiji. Tapi untuk cikgu hari ni saya berikan boleh copy Google Sheet, boleh copy data Studio. Jadi kat situ make a copy. Lepas tu dia tanya kat sini. Ini untuk soalan yang tak pernah buka Data Studio account yang baru. Okay. Yes to all je. Tanya pening kepala. Save. Okay. Buat sekali lagi. Okay. Dekat sini dia ada tanda ni kan. Ni sebenarnya saya dah share kan data dummy tu saya dah share. Okay.
Cikgu boleh copy sebenarnya, copy saja. Dia dah dapat data ni, template dia dekat cikgu. Apa beza dengan data tadi? Dekat sini dia akan keluar kat sini view. Okey, ni kalau view, maksudnya ini adalah mode edit. Dia nampak ada database semua tepi tu kan. Ini adalah mode edit. Okey, kalau kita klik view, ini adalah mode view. Maksudnya kalau yang cikgu tengok tu, sebelum ni biasanya itu adalah mode view. Ni adalah edit view. Edit view, kita tekan edit, dia akan keluar macam ni. Okey, apa kita nak buat? Sekarang ni, saya tutup yang lain supaya cikgu tak confuse. Tutup lah. Saya tinggalkan cuma dua benda yang cikgu dah ni tadi. Ini saya minimizekan. Okey, kita ada copy template data nilam dan juga data nilam. Okey, yang ni copy ni kita boleh tukar nama. Ni tukar nama. Ni dalam edit mode ya. Data nilam, SK Haji Hassan. Okey. Yang ni boleh tukar. Okey, SK Haji Hassan, Sekolah Haji Hassan. Okey. Okey, nak tukar tahun 2022, boleh tukar. Bila kita dah copy ni, kita boleh tukar. Logo, boleh tukar. Masukkan logo sekolah cikgu. Macam mana nak masuk? Cikgu klik kepada upload from computer. Jadi apa-apa logo yang dekat sekolah cikgu, cikgu boleh set kat sini ya. Cikgu boleh setkan dekat sini. Yang ni saya tak boleh lah sebab saya tak ada logo SK Jasan ni. Okey, ini template dia. Okey. Kemudian dah ada template ni dan dah ada data nilam kita, kita buat yang kedua iaitu tukarkan data mentah Google Sheet tadi. Okey, data mentah kita klik tekan resources. Okey, resources, manage added data source. Okey. Kita akan buka, dia akan keluar macam ni lah. Okey. Sekarang ni kita ada dua data kat sini. Harap cikgu nampak ya. Data nilam form responses 1. Ini adalah daripada kat mana? Yang inilah. Kalau data kita yang kita copy tadi, yang tab ini. Data ni. Kita dah copy tadi kan? Ni data ni. Okey. Kemudian yang kedua, data nilam skor rendah, senarai nama murid. Yang mana? Senarai nama murid adalah yang ini. Yang ini. Ni senarai nama murid. Ni kalau kat bawah, ke atasnya, dia nampak macam ni. Okey. Jadi, macam mana kita nak ubah? Macam mana kita nak linkkan dengan data kita yang ini? Kita klikkan kepada edit. Kita tengok form responses 1. Kita klikkan edit. Dia akan keluar macam ni. Cikgu jangan gelabah. Cikgu tekan saja authorize. Kenapa keluar macam ni? Sebab cikgu tak pernah buka data studio. Dia akan keluar macam ni. First time saja. Lepas ni tak ada buat dah. Okey. Kita akan authorizekan mengikut kita punya tu. Dia akan keluar macam ini. Ini data yang lama. Okey, kenapa? Itu sebab tadi saya tukar nama data nilai Haji Hassan. Ini bukan ni data saya. Data template tadi. Jadi macam mana nak buat? Paling mudah cikgu tekan saja URL. Okey, URL. Cikgu boleh masukkan URL ataupun sheet ID. Sheet ID yang belakang ni. Yang belakang ni. Yang ni. Ni sheet ID. Tapi saya malas. Saya copy semua. Okey, kita klik kat responses 1 ni, dia sama je. Dia copykan semua tu. Okey, kita pergi pada tab data studio kita tadi. Pastekan saja. Dia akan mesti keluar macam ni. Tadi kita nak buat data untuk form responses 1. Jadi kita klik saja yang tu. Kemudian kita tekan reconnect. Tapi sebelum tu, cikgu tukar nama. Nama atas ni boleh tukar. SK Haji Hassan. Contoh dia bercampur-campur. SK Haji Hassan. Kita tukar nama supaya tak confuse. Okey, kita reconnect. Kadang-kala reconnect ni ambil masa. Kadang-kala dia sekejap je. Bergantung lah. Kalau kadang boleh sekali, kadang 2 kali. Hari ni okey lah. Kita apply saja. Okey, dah tukar. Okey, yang ni kita klik done. Okey, Haji Hassan.
for response 1. Kadang-kadang kat sini kita dah rename tukar nama tadi, dia tak tukar. Itu tak apa. Kita tutup ni, kita buka balik dekat resources tu, dia akan tukar nama. Okey, yang kedua, data nilam senarai nama murid. Yang ni pun kita nak tukar. Okey, kita pergi dekat URL. Okey, kita pastekan yang tadi tu. Yang ni sebenarnya nak dia punya kira lain sikit je. Tapi sebenarnya ID ni pakai yang ni ya, bukan yang belakang tu. Tapi ni tak apa. Saya buka ni, saya kopikan. Ikut seperti yang ada ni. Paste. Yang tadi sekarang ni kita nakkan senarai nama murid. Ni dia dah select. Bila kita copy dekat tag yang sebenar tadi, dia akan pergi kepada terus worksheet tu dia dah senaraikan. Okey, kita connect. Apply saja. Okey, kita done. Okey, yang ni kita tadi kita tak tukar nama. Tukar nama lah. Okey. SK Haji Hassan. Okey. Kita addkan. Okey, kita close. Okey, ni dah tukar. Nampak ya? Dia terus automatic. Okey, dia terus automatic. Okey. Kalau kata tak ubah dalam ni, kadang-kala berlaku. Bukan saya tak katalah mesti tak ada masalah. Kadang-kala bergantung pada internet cikgu, dia ada masalah. Kadang-kala. Okey. Jadi cikgu tekan saja refresh data. Dekat inilah button. Apabila katakanlah murid tu, saya dah masukkan, kenapa tak keluar dekat sini? Nama anak saya ni. Dah ada hari ni 20 buku. Jadi cikgu buat macam cikgu buat data ni, bagian edit ni, cikgu klik pada refresh data. Dia akan update data. Kalau tak klik kepada refresh data ni, dia akan tunggu kalau setting kita 15 minit. Nak tahu setting tu kat mana? Setting tu dekat sini ya. Okey, katakanlah responses. Kat mana setting tu? Dekat sini. Yang ini. Yang ini. Maksudnya kalau setiap 15 minit secara default ni dia akan refresh. Jadi data tu akan masuk terus kepada data studio. Kenapa nak buat 15 minit? Sebab kadang-kadang cikgu murid-murid kita, ibu bapa dia tolong isi. Jadi kita nak cepat update. Tapi macam saya, kalau data banyak, data berat, 15,000 ke atas, saya akan set kepada every 12 hours. Ataupun lagi less, lagi kurang berat data kita. Kurang berat data studio kita. Ni salah satu cara lah. Okay, itu sebab kita set pada 15. Okey, jadi sampai di situ rasa saya semua dah keluar dah. Okey, macam tadi bilangan murid. Okey. Apabila kita masukkan data kita, kadang-kala dekat bilangan murid ni dia akan berubah sedikit. Bilangan murid jadi satu yang tak ada tahun, contohlah kan. Dia akan kadang-kala dia akan ni cikgu klikkan kepada ni. Cikgu klikkan kepada ni senarai nama murid ni, tengok balik. Betul ke ni? Kan? Macam ni lah ini ni. Tahun 6 dia tak keluar. Ada keluar. Jadi ada tahun 1, ada seorang murid tahunnya tak ada. Tengok balik. Satu murid tahunnya tak ada. Kat mana tahun tak ada? Kita klik yang blank. Tak ada, semua ada. Jadi dekat mana ni kita tak tahu. Ni kita akan tengok balik satu-satu. Tengok dekat sini lah. Kadang-kadang dalam data kita tu dia ada lari-lari ke. Dia ada macam ni lah. Bila kita refresh dia akan hilang. Tapi kalau macam ni dah kira okey lah. Maksud macam tadi, kelas ada 20 orang murid. Bilangan murid ada 40. Rekod ada 20. Tahun 6. Tadi Ibnu Majah ni bukan semua murid kan. Kita buat dummy jadi 20 saja. Jadi kat sini dah keluar data ni. Dia akan ni lah. Yang ni kita akan tengok balik lah. Benda macam ni nanti kita akan lihat balik. Mungkin ini dia nampak dari segi data blank tu kan. Macam yang ni kan. Yang ni sebenarnya kita boleh buang cara mudah saja. Kita klik kepada data filter. Rekod kosong. Tahunnya kosong. Rekod kosong. Yang ini untuk advance lah. Maksudnya kalau kita nak filter excluded kan tahun. Ini untuk ni lah.
Itu kita akan belajar selepas lain kali lah. Tak sesuai sekarang sebab saya terlalu banyak input cikgu hari ni. Jadi kita cuba buat dulu. Jika ada masalah, cikgu boleh PM saya ataupun boleh ni lah, hubungi saya lah dalam apa-apa bentuk, sama ada telefon, mesej, telegram ataupun WhatsApp. Jadi saya rasa itu saja untuk pembentangan data ni. Saya buka kepada soalan, cikgu. Ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum. Salam ya Cikgu Asma. Ya, saya dari Datuk Panglima Pangkiri. Okey. Saya nak juga terima kasih pada Cikgu Lairil sebab tolong saya. Tapi sampai sekarang saya tak boleh guna lagi sebab tersangkut kan. Sebab anak murid saya tak boleh buka. Okey. Dan sampai sekarang tak selesai. Jadi tadi cikgu ada Encik ada tunjuk cara-cara ni kan. Sebenarnya saya hanya boleh dengar je lah. Saya pun tak ni. Saya cakap ikhlas tak apa cikgu. Kita faham dari segi yang macam itu. Kalau secara online ni memang saya dengar je lah. Kalau bersemuka tu pun insya-Allah lah kan boleh tanya dengan adab depan-depan kan. Okey. Yang kedua, tadi Encik ada tunjuk yang data nilam yang secara pukal tu kan? Ya. Secara pukal dan pelajar tu baca buku, satu kelas tu baca buku sampai 20 muka surat. Saya contoh sajalah. Contoh je lah kan? Tapi saya buka kalau 20 muka surat dalam pusat sumber tu rasanya tak ada 20 buku jenis yang sama. Encik. Okey, minta maaf cikgu. Saya punya contoh tu mungkin tak sesuai lah. Saya orang kata ini tadi kita buat secara ad hoc saja. Contoh buku kalau macam task force, cikgu ingat tak task force tahun lepas yang 40 bahan bacaan setahun tu? Sorry. Saya baru tahu ni jadi guru pusat sumber. Okey. Kalau tahun lepas dalam grup GPM Perak pun ada dia buat task force tu yang mana kita buat bahan bacaan mengikut subjek. Macam contoh, saya beri contoh ya. Katakanlah cikgu BM, okey, hari tu dia ajar tentang format karangan. Boleh cikgu Format karangan. Bukan dalam ni bahan bukan dalam buku teks. Bahan kita kata cikgu tu print out sehelai demi sehelai tu. Mungkin tak adalah sampai 20. Ni contoh saya, betul lah. Tak logik lah satu hari 20 muka surat boleh baca habis kan. Betul. Saya beri contoh tu kurang tepat. Katakanlah cikgu, kita ada satu lembaran, dalam tu ada contoh karangan. Okey, boleh tak kita jadikan dia sebagai bahan bacaan nilam? Cikgu, boleh tak? Boleh. Saja. Tapi satu boleh. muka surat je kan? Ya, satu muka surat. Jadi maksudnya sekarang ni muka surat tu hanya keluar dalam kalau Google Form kita hanya keluar untuk kalau jenis bahan dia untuk buku. Kalau jenis bahannya bukan buku, dia tak tanya pun bilangan muka surat. Macam contoh peta, majalah, dia tak tanya. Berapakah bilangan muka surat, dia tak tanya. Ni saya faham lah maksud cikgu. K20 tu memang tak logik lah. Okey, cikgu Yang ketiga saya tanya, macam saya guru BM. Jadi buku BM dia ada Komsas kan? Ya. Sastra kan, novel kan? Okey. Contohnya kalau novel tu contohnya ada 200 muka surat kalau yang kata 3 kata 2 tu kan. Okey. Jadi kalau lah budak dia kan ada ikut bab ke bab. Jadi contohnya awal ni kita ajar bab yang pertama. Contohnya satu keseluruhan buku tu muka dia 200 muka surat. Tapi kalau ikut bab ke bab, hari ni kita ajar satu bab je, mungkin ada 10 muka surat. Jadi adakah kita kena tulis keseluruhan muka surat tu satu buku teks ataupun bab yang kita ajar? Okey, Komsas tu, buku tu saya nak tanya itu buku teks ke ataupun buku teks? Buku teks cikgu tak boleh. Tidak boleh dikira sebagai. Ya betul Cikgu Nurul Huda. Buku teks tidak dikira sebagai bahan bacaan nilam. Maksud sekarang ni kalau macam kita buat contoh, kalau macam saya punya contoh tadi Kereta Akhbar. Contoh kan. Ataupun kalau kata cikgu ada sajak, puisi. Contoh kan dalam satu kertas ataupun cikgu pancarkan di projektor kelas, dia boleh dikira sebagai bahan bacaan. Tapi bukan buku lah. Dia bukanlah bahan bacaan buku. Macam Kompas tadi, itu adalah bahan buku teks. Buku teks memang tak boleh dikira
dalam bahan bacaan nilam. Jadi kalau memang tu kalau cara bukal hanya boleh buat satu ataupun 2 muka surat sajalah kan? Ya, tapi yang tadi konversasi tak boleh dikira cikgu. Komsas saya faham. Saya maksud yang tadilah bahan lain. Macam kalau kan kadang-kala kita buat macam soalan kefahaman ataupun apa-apa soalan, bukan kata setiap kali kita masuk kelas kita nak buat bahan bacaan nilam ni, kita pilihlah waktu yang sesuai supaya tak terbeban. Cikgu orang kata kita mengajar PDP tapi dalam masa yang sama nilam pun ada masuk. Jadi kita buat 2 kerja dalam satu masa. Jadi Saya kita faham. mudahkan masuk Jadi tadi yang tempat saya minta tolong Cik Khairi lah sebab saya Okey, punya baik. data Okey, betul. terhenti. SMK Perang Kiri di bawah PKG Temur kan? Tak, dia buat PKG Taparuk tapi Oh tak apa, tak ada masalah. Saya dengan Cik Noor tak apa, tak ada masalah. Kami saya akan tengok bantu cikgu, Cik tak ada Khairi masalah. nampak mesra lagi kan sebab tu saya Oh, rasa. tak apa, tak ada masalah ya Cik Noor ya. Cik Noor apa ada situ, nanti kita Ya. akan bantu cikgu. Nanti Okey, kita tak ada Google masalah, tak ada masalah. Saya tengok orang yang banyak berinteraksi dalam tu lah. Saya risau orang yang tak berinteraksi ni. Maaf saya cakap. Saya orang tua lagi 3 tahun nak pencet. Tak apa cikgu, kita faham. Cikgu kita ada pelbagai umur, pelbagai kepakaran, pelbagai pengalaman. Jadi kita cuba orang kata bantu selagi boleh. Yang mana ikut kemampuan cikgu tu tadi. Kita tak paksa. Macam katalah cikgu tak mampu nak buat yang database ni. Okey, mana-mana cikgu, tak kira apa PKG, boleh PM saya. Okey, setakat ni saya dah bantu lebih kurang 6 sekolah untuk buat database. Termasuk hari ni saya buat satu lagi untuk Haji Hassan. Itu atas permintaan guru besar, kita akan bantu. Jika mana-mana sekolah yang tak boleh buat, seperti yang saya tunjukkan hari ni, boleh kontak kami. Cuma mungkin ada queue sikit lah. Kami pun kadang-kadang ada masa tak orang kata ada aktiviti luar. Jadi kita akan cuba bantu. Ya cikgu Okey. Ya Cikgu Nur Hardawati Nik. Tak kisah, cikgu PM je kami. Cuma mungkin cepat atau lambat saja. Okey cikgu Jadi ini salah satu cara lah. Yang tadi pukal ni, saya ada temu bual seorang guru BM. Dia kata kalau pakai buku cikgu, memang banyak kerja nak kena buat. Kita nak buat PBD, kita nak buat segak, kita nak buat macam-macam lagi kan. Jadi kalau ada cara yang mudah, why not kita bantu cikgu-cikgu kita. Okay. Jadi cikgu, ada apa-apa lagi tanya? Ada lagi? Okey, terima kasih Cikgu Azmah tadi. InsyaAllah kita akan bantu. Okey, dekat data studio saya lupa tadi. Yang satu kita ada, yang ni overall. Yang ni kita nak tunjuk dengan pengetua dengan guru besar kita. Okey, rekod-rekod ni. Okey, macam nanti kita akan buat kutipan bulan 6. Okey, jadi kita tunjukkan yang ini. Kalau boleh, di peringkat sekolah, kita dah ada sasaran. Kita nak buat anugerah nilam kita. Okey, siapakah yang murid mempunyai rekod terbanyak? Kita akan bagi penghargaan kepada dia. Okey, di peringkat PBD pun juga nanti kami akan minta juga pihak sekolah berikan kepada kami murid-murid yang mempunyai rekod yang banyak. Seterusnya, bilangan berdasarkan tahun. Yang ni kita akan nampak lihat. Tahun berapa yang kurang rekod bahan bacaan dia. Okey. Lepas tu, senarai murid tiada rekod nilam. Ni pun penting. Kita tak nak ada murid yang tertinggal dalam program nilam ni. Walaupun murid pemulihan, walaupun murid peralihan. Semua terlibat. Okey. Itu tujuan untuk template satu. Yang kedua ni pula, yang ni kita buat khas untuk ibu bapa yang nakkan ataupun nak tahu rekod murid anak dia. Macam contoh, saya beri contoh. Sebelum ni kita key in IQ nilam, cikgu-cikgu tak dapat nak tunjukkan. Jenuh kita. Kan? Jadi kat sini, kita katalah tadi kan, kita masukkan Ibnu Majah ni tadi, Fazrin Zakri ni, kita tunjukkan, dia ada satu rekod bahan bacaan. Ini dia rekod dia. Kita boleh print screen ni. Print screen ni jadi dia dapat lihatlah rekod dia berapa untuk tahun 2021. Tahun depan, data ni kita akan simpan. Jadi, setiap tahun kita akan renew. Template yang sama. Cikgu mungkin kalau kata nak buat database ni, nak buat yang awal saja mungkin pening sedikit. Kita akan bantu. Kemudian, nak update tahun ke tahun dah orang kata dah mudah lah selepas itu. Okey. Yang ketiga adalah rumusan data nilam. Yang ni yang paling penting. Sekejap ya. Dia tak ni pula.
Ini yang paling penting. Kenapa? Okey, kan cikgu kena isi dashboard data nilam ikut bulan, kan? Jadi, dalam dashboard data bulan tu, setiap tahun memang pening cikgu nak kirakan rekod murid-murid tu tadi. Jadi, cikgu gunakan. Macam contoh ini yang sebut rekod tadi, rekod Mei 2022 saja yang ada. Jadi macam contoh, bilangan rekod ada 20. Okey. Bilangan bahan digital ada 20. 20. Okey, ini tidak ya, tidak 20. Kita akan ambil yang year saja. Kemudian aktiviti kita ada 20. Ni 21. Yang tadi tu ada error ya. Kemudian untuk bahasa, semua bahasa Melayu ada 20. Jadi, cikgu pergi saja pada dashboard nilam yang telah kita kongsi sebelum ni. Cikgu boleh masukkan saja mengikut bulan. Jadi, harap cadangan kami tadi, cikgu dapat ni lah. Dapat laksanakan di sekolah. Tetapi kami tak paksa. Kalau cikgu nak pakai style lama, cikgu nak buat rekod satu-satu, itu saya pulangkan pada cikgu. Okey? Tetapi solusi dah ada untuk mudahkan supaya cikgu dapat mengurus data nilam dengan baik. Ingat ya cikgu, data nilam ni bukan setahun je. Dia daripada cikgu, murid tu masuk darjah 1 sampailah tingkatan 5 tu tadi, data tu kita simpan. Okey? Data tu kita simpan. Okey, untuk persoalan di bahagian ruang mesej, boleh tak share template sekali? Okey, Cikgu Lee Saw 1. Okey, template tu tadi, cikgu buka kepada tadi tu, yang ini. Yang sebentar ya. Yang ni tadi, view. Ini cikgu, dekat sini ada semua. Daripada Google Sheet tadi, yang ni, cikgu klik saja, dia boleh copy dah. Okey, cikgu buka ni, ikut step yang saya bagi tadi. Cikgu dah boleh copy. Okey, step sama. Okey, link rekod hari ni akan diberikan kemudian saya tertinggal part data studio. Sama juga Cikgu Eng Pei Teng. Kita gunakan yang ini, bahan ini. Okey. Kita gunakan yang ni semua. Semua kat sini saja. Nak data studio, cikgu klik sini saja. Setakat ini saya dah bagi ringkasan dekat sini, cikgu boleh follow. Okey, selepas ini kita akan uploadkan dalam YouTube supaya cikgu boleh lihat. Okey, cikgu boleh lihat. Okey, ni tadi dah. Okey, Cikgu Nohardawati nanti PM kami. Sekolah mana kita akan tengok. Okey, nanti kita akan cuba bantu. Okey, terima kasih Cikgu Nur Huda. Okey, site tu ya. Yang ini site-nya. Nanti cikgu boleh lihat. Jadi, ada apa-apa lagi yang cikgu nak tanya sebelum saya tutup bengkel kita hari ni? Untuk makluman, link kehadiran join bengkel ini saya buka selama sebulan. Jadi, kalau cikgu tak dapat join hari ni, boleh join pada bila-bila masa ikut kepada link YouTube yang kita akan sediakan selepas ini. Okey cikgu? Tak ada persoalan dah? Kalau tak ada, kita tamatkan sampai di sini saja. Ya, Cikgu Zahanim. Kita punya JU. Okey. Okey, cuba buat dulu. Okey, Cikgu Khairil. Assalamualaikum Tuan Ayub. Salam. Ya, Cikgu. Ini kita Ayub. Okey. Saya nak tanya, kan ada kita nak rekod murid punya bacaan tu. Yang tadi Tuan tunjuk tu, mula-mula tu yang berwarna hijau tu, yang atas tu. Dia ada borang yang untuk kendiri tu, yang murid, yang lembaran hard copy tu. Itu ada contoh dia tak? Dia yang itu ada pada surat yang 2019. Nanti kami akan sharekan dalam grup GPM. Okey. Dia ada dalam tu, sebenarnya dia tak ada apa-apa format. Dia tak ada format. Dia cuma bentuk saja. Maksudnya kat situ kena ada apa? Kena ada tajuk apa semua kena ada. Okey. Kita bukan dalam bentuk, memang ramai orang tanya. Buku nilam. Buku nilam tak ada keluar dah. Tak ada cetak dah. Kalau ada pun habiskan stok lama saja. Cikgu tadi daripada sekolah Batu Masjid kan? Okey, sekolah Batu Masjid macam mana cikgu? Dia punya apa? Adakah ibu bapa dia boleh bantu nak key in? Tak boleh. Kasih saya memang tak ada harapannya. Tak apa. Kita ikut kepada keadaan sekolah kita. Kalau ada pun bilangan dia sangat sedikit. Mungkin dia 3 orang yang ada. Ya, faham cikgu. Kalau macam tu, saya untuk sekolah Batu Masjid, saya boleh galakkan kepada kaedah pukal. Cikgu buat yang task force 40 bacaan minimum tu. Maksudnya cikgu buat lembaran hard copy kepada guru kelas. Okey, nanti buat perjumpaan dengan guru kelas. Bukan guru kelas, guru subjek.
Kita boleh kita boleh minta kepada subjek BM, BI, subjek apa lagi, pendidikan moral kan. Jadi kat situ buatkan satu lembaran, macam contoh lembaran tu sama lebih kurang macam yang saya tunjuk kat Google Sheet tu. Sebentar ya, saya tunjuk Google Sheet tu. Okay, Google Sheet. Tadi kita tengok dekat Google Sheet. Okay, dekat Google Sheet kita. Yang ini, sebentar. Okay, yang rekod pukal ni macam ni cikgu yang tadi tu. Yang ni tadi kan? Okay. Cikgu maksudnya kita bagi pilihan. Okay, cikgu Batu Masjid ni dia tak ada masalah ke kalau nak pakai Google Sheet atau masih perlu lembaran yang hard copy tu? Pasal saya kena ada juga tu yang hard copy tu. Okay, kalau kata kena ada yang hard copy, saya bagi contoh dekat sini lah ya. Katakanlah kelas 1 Arif ni saya ambil dummy sajalah. 1 Arif ni, cikgu buatkan bentuk lebih kurang macam ni dalam bentuk apa hard copy. Kita sediakan borang. Orang kata kita mudahkan dia orang. Okey. Dalam borang tu ada senarai nama murid untuk dia tick saja. Kemudian tajuk jenis bacaan kita buat dekat atas tu saja. Saya tak dapat tunjukkan sekarang ni lah. Maksud cikgu faham maksud saya kan? Ini yang tunjuk guna Google Form tu tadi ke? Tak, ni kita pakai rekod pukal Google Sheet. Oh, Google Sheet. Okay, sorry. Maksudnya sekarang ni, tapi cikgu kena tambah effort cikgu sikit lah. Untuk collectkan borang-borang tu balik, cikgu kena key yang cara yang saya tunjuk ni. Si. Cuma kita kata, macam saya kata tadi lah, kita bertindak ikut keadaan sekolah tu. Kan? Tapi pada saya recommendkan kalau sekolah yang macam cikgu, rekod pukal ni penting. Okey, pukal macam ni Tetapi yang kendiri dia pada saya kena buat juga sebab kadang-kadang kita ingatkan dia orang ni tak ada kemampuan. Tapi dia boleh key in kan. Google Form ni kalau ada perjumpaan dengan ibu bapa kita boleh bagi. Okey. Boleh cikgu boleh insya-Allah. Nanti kalau apa-apa ni saya baik. Tung Khairi lah. Okey, tak apa. Terima kasih. Sama. Ya, cikgu Farahida. Ya, cikgu. Ya. Ya, tak ada apa-apa Cikgu Khairi. Saya cuba dulu. Kalau tak ada masalah, kalau ada masalah saya hubung Cikgu Khairi je lah. Okey. Untuk cikgu Farahida, okey, saya dah tengok dah link Nilam SK Seri Bido tu. Okey, cikgu dah bagus dah. Cuma dekat cikgu punya Google Form tu cikgu buat nama murid tu secara manual kan? Ya, saya manual. Okey, dia kalau secara manual bukan saya tak galakkan. Tetapi kita tak dapat nak detect bilangan murid tu. Macam contoh, saya bagi contoh mudah lah. Katakanlah nama dia Muhammad Arif bin Abu. Contohlah ya. Okey, mungkin mula-mula dia key in M Arif bin Abu. Kemudian dia key in Muhammad Arif bin Abu. Kadang-kadang dia key in Muhammad Arif B Abu. Jadi dia akan menyebabkan rekod tu akan jadi banyak untuk satu nama murid. Ya. Kan, kalau dapat macam tadi saya buatkan dekat list nama tu, cikgu update kepada senarai nama terus, tu lagi mudah. Okey. Itu cadangan saya lah. Tapi effort tu dah ada nampaknya untuk cikgu. Data studio tu tak pandai lagi. Tak apa. Yang tu kita pelan-pelan. Kalau kata, okey, bukan kata cikgu Farahida saja, mana cikgu kalau cikgu dah buat sistem sendiri, dan perlukan bantuan teknikal yang berkaitan, boleh hubungi mana-mana pegawai STP untuk bantu. Kita akan cuba bantulah. Itu tak ada masalah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, cikgu ada apa lagi cikgu? Tak ada ya? Tak apalah cikgu, kita cuba buat dahulu. Jika ada masalah cikgu bantu kemudian sebab sekarang ni dah 1 jam 14 minit lebih kurang. Jadi saya rasa kita hari Sabtu ni kita santai. Okey, santai. Tapi saya nak tanya feedback cikgu lah. Kalau kita teruskan buat hari Sabtu macam ni okey ke? Ataupun cikgu nak juga Isnin sampai Jumaat? Okey sangat-sangat. Okey ya? Okey, baik-baik. Dan kami tak paksa cikgu nak join tu. Okey, kalau ada kekangan kita akan sediakan link. Okey, saya rasa itu saja cikgu. Saya ucapkan terima kasih atas penglibatan cikgu hari ini dan saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa dalam memberikan taklimat hari ini. Saya harap kita dapat bantu dalam mengurangkan beban cikgu GPM kita di daerah dan memantapkan
data nilam kita di daerah kita. Jadi itu saja. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di belakang tabir, Encik Zakaria, Encik Anwar, Puan Mashita. Jadi kita akan jumpa lagi pada siri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.